Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So kita jumpa lagi pada pagi ini dalam sesi Sembang Santai Asia. Dalam sesi Sembang Santai berkenaan dengan ilmu emas dan juga pengurusan kewangan. Okey. So pengurusan kewangan dan ilmu emas, sebab Asia ini memang menjurus pengurusan kewangan dengan emas lah, untuk nak menguruskan kewangan kita dengan lebih baik melalui tools emas. Okey, so tools lain pun boleh tuan-puan gunakan jika tuan-puan ada kepakaran lah dalam bentuk tersebut. Contoh kata memang pakar dalam bentuk saham, so boleh gunakan saham untuk nak meningkatkan kewangan peribadi, untuk menguruskan kewangan peribadi dengan lebih baik. So tak ada masalah. So macam contoh Asia bukan pakar lah dalam emas, cumanya Asia berkongsi apa yang Asia belajar daripada pakar-pakar emas. Okey, so pakar-pakar emas contohnya salah satu guru emas Asia adalah Cik Muhammad Zulkifli Syafi'i. Ini buku wang emas lah, buku wang emas beliau, iaitu wang emas bertahan ketika gawat. So ini buku beliau lah, tulisan beliau. Dan juga Tuan Azizi Ali ni pun dia adalah guru emas juga. So dia ada menulis buku Masa untuk Emas, tapi tak ada kat sekarang ni. Asyik ada baca lah pasal buku tu, pasal ilmu daripada buku tulisan Azizi Ali dalam mengenai Masa untuk Emas. Dan juga Asyik berguru dengan Tuan Syukur Hashim, atau lebih dikenali sebagai Mahaguru Emas Malaysia lah, Mahaguru Emas Malaysia. So ilmu dia sangat superb lah mengenai emas ni. So tuan-puan bolehlah melawat kan, kalau contoh tak ada lagi kesempatan nak beli buku, contoh dengan Tuan Muhammad Zulkifli ni, boleh saja berguru dengan beliau. Masuk je blog beliau, iaitu muhamadzulkifli.com, muhamadzulkifli.com. So boleh saja baca perkongsian beliau dalam blog tersebut lah. So sangat banyak yang beliau kongsikan berkenaan dengan ilmu emas dan juga pengurusan kewangan. So saya pun banyak belajar daripada beliau lah. Starting saya lebih kira orang kata sistematik lah. Starting saya untuk lebih sistematik, saya menguruskan kewangan saya melalui blog beliau. Saya baca, saya dapat inspirasi. Lepas tu saya mula explore lah. Contoh Tuan Azizi Ali, sebab dia ada sebut dalam blog beliau buku Tuan Azizi Ali ni. Okay, so lepas tu saya juga explore lagi, baca pula buku tulisan ini antarabangsa lah, tapi yang ini edisi bahasa Melayu lah. Tulisan Tuan Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. So banyaklah. Okay, so kita grow diri kita melalui pembacaan. Sebab bila kita baca buku, kita dah memendekkan masa kejayaan kita untuk sesuatu perkara tersebut, sebab kita baca pengalaman daripada penulis buku tersebut. Semestinya seseorang penulis buku ni, dia ada pengalaman 10 tahun baru dia boleh tulis buku lah. Okay, so hari ni kita nak cerita pasal itu intro kan. So maknanya kita kena ada ilmu dan kita cari ilmu yang sahih lah. Okay, so hari ni kita nak cerita pasal dana rizab. Dana rizab. So biasa kita dengar kan, rizab ni apa? Rizab jalan, rizab apa lagi? Kan biasa kita dengar rizab jalan lah, rizab bank negara kan. Kalau kita dengar pembentangan bajet, rizab bank negara, kan. So rizab kewangan, dana rizab kewangan peribadi ataupun keluarga, bergantung kepada siapa yang nak buat dana rizab tersebut lah. Kalau contoh tuan-puan, cik-cik lah, cik-cik kan, cik dan encik yang belum berkahwin, so dana rizab kewangan peribadi lah. So kena ada. So semua orang kena ada sebenarnya dana rizab ni. Tak kisahlah belum berkeluarga ataupun dah berkeluarga, kedua-duanya ada. Sebab kita akan ada situasi yang kita akan perlukan dana rizab ni. So kita kena bersedia lah. Macam contoh kalau kata pepatah, maknanya kita sediakan payung sebelum hujan kan. Tapi macam saya, contoh saya dalam kereta saya, hujan ke tak hujan ke memang ada payung. So memang kita dah sedia daripada awal lah. Tak adalah kata bila kita nak keluar rumah tengok hujan, nak macam mendung baru nak sediakan. Tak. So memang ada. Maknanya macam tu jugalah. Kita belum ada tanda-tanda pun ada sebarang keperluan untuk kegunaan rizab tu, tapi kita kena adalah rizab kewangan kita. Sebab apa rizab kewangan ni? Dana rizab ni. Dana, kalau dalam bahasa Inggerisnya dana reserve. Dana reserve. Kalau bahasa yang biasa orang cakap, terms yang biasa digunakan adalah dana kecemasan lah. Okey, dana kecemasan. So dana kecemasan maknanya kita reservekan dana tersebut untuk sebarang situasi yang kita tak jangka, yang kita boleh jangka tapi tak pasti bila berlaku. Sebab tu kita kena, kejap ya. Okay. So
Sebab tu kita kena adalah dana tersebut untuk kita menghadapi masa-masa yang kita tak pasti bila akan berlaku tersebut. Okey. So apa stand para pakar kewangan berkenaan dengan dana reserve ni. Dana reserve so hari ni kita cerita pasal tajuk dia dana reserve. So saya pakai dana reserve lah, dana reserve ataupun juga dana kecemasan. Maknanya apa-apa kecemasan kita ada reserve tersebut. Kita ada reserve dana tersebut untuk kita gunakan lah. So peace of mind lah. Kita tak risau. Kalau berlaku je apa, okey, aku dah ada dah perancangan untuk nak menghadapi keadaan tersebut. Kan? Kita based on pengalaman-pengalaman orang, kita buat kan reserve lah, dan reserve tu. So berapa pakar-pakar kewangan ni mengesyorkan macam mana kita nak buat dana reserve tu. Berapa portionnya? So kalau standard dia ada tiga tahap lah, tiga tahap. Dia bergantung kepada punca pendapatan. Macam contoh salah satu wang kecil kerajaan. So boleh kata dia macam tak akan terganggu lah dia punya pendapatan kan. Macam mana pun kerajaan akan bayar. Tapi ada situasi sebenarnya yang macam contoh pensioner lah, orang pencen di satu negara yang pencen dia tak dibayar sebab kerajaan tak ada duit masa tu. Inflasi sangat tinggi di negara tersebut. Greece yang saya ingat. Greece pensioner orang pencen tak dibayar. So mungkin kita tak pasti ada keadaan yang di mana mungkin orang kerja kerajaan pun kalau kerajaan sangat tak ada duit, mungkin tak pastilah. Mungkin tak dibayar juga ke macam mana? Tak pasti. Tapi maknanya kita kena ada reserve. Tapi kalau yang paling stabil, maknanya kalau contoh untuk semua orang yang berpendapatan ni, yang paling stabil adalah orang kerja kerajaan lah, kita kira kan. So berapa sebenarnya yang macam contoh orang yang paling stabil ni kena ada? At least kena ada 3 bulan pendapatan. Sebab kita tak tahu apa-apa yang berlaku kan. Apa yang berlaku. Jadi kita kena ada juga. Contoh yang kerja kerajaan, macam contoh saya lah. Saya ex pekerja kerajaan. Sekarang saya dah tak kerja. Tapi maknanya masa dulu memang saya ada 3 bulan pendapatan, dan sekarang bila saya tak kerja, saya tambahkan lagi saya punya dana reserve. Sebab pakar-pakar mengesyorkan dari 3 level. Yang pertama adalah maknanya orang yang paling stabil lah dari segi income-nya kena ada 3 bulan. Tapi sebenarnya kalau stabil pun, kalau ada sampai tahap ketiga sangat bagus lah. Tapi mungkin yang tahap 2 ke tahap 3 ni dia bolehlah simpan dalam instrumen yang boleh memberikan pulangan yang lebih baik lah. Sebab kalau kita kata maknanya kira macam paling jarang berlaku lah macam tu. So yang pertama adalah level pertama adalah 3 bulan pendapatan. So kena simpan 3 bulan pendapatan. Okey. Mana contoh kalau gaji 3,000 kena simpan 9,000. So yang kedua, level kedua kena simpan lagi. Untuk yang pertama ni, yang maknanya yang kita kata lebih kurang macam contoh boleh berlaku bila-bila masa. Yang kedua mungkin jarang sikit berlaku. Yang ketiga ni kadang-kadang macam yang film 5 kan, yang nikah 4 tu kan. So kadang-kadang, mungkin yang ni jarang-jarang, tapi yang ni kadang-kadang. So boleh tengoklah apa situasi dia. Mungkin yang pertama ni kata kereta rosak mungkin boleh jadi dalam masa sebulan atau 2 bulan rosak sekali, contoh kan. So kalau yang kedua ni mungkin kata dari segi apa, kata mak masuk hospital ke, contoh kan, mak masuk hospital dan tak dapat nak cover, jadi nak kena hantar dekat hospital swasta, contoh yang kedua. Yang ketiga mungkin lain-lain lagi lah. Contoh yang puan-puan ni kan, yang tak bekerja, jadinya tak ada pendapatan. Tapi kena ada juga reserve ni sebenarnya, sebab kita tak pasti contoh kata jangka hayat suami macam mana kan, jangka hayat suami, ataupun mungkin kata kalau tak kan, 2 keadaan boleh berlaku kita berpisah ni kan, berpisah hidup atau berpisah mati. So kena bersedia lah. Tapi memang kita tak nak kan, tapi kita boleh bersedia sampai yang tahap ketiga tadilah. Sampai tahap ketiga. So kalau contoh kata kalau reserve kewangan ni maknanya untuk keluarga, jadi kenalah dijaga. Kalau biasanya yang perempuan lah kan, biasanya kalau yang contoh yang tak kerja macam saya pun, saya yang jagalah. Maknanya saya punya kewangan keluarga saya yang jaga. So depends pada siapa yang jaga. Tapi kalau kata puan-puan yang tak bekerja ni tak jaga kewangan, tapi kena ada juga at least kata contoh 3 bulan lah pendapatan. Contoh sebab tapi saya tak ada keratan tu masa ni.
Berita akhbar tu. Saya rasa Metro kot melaporkan yang ada satu keluarga ni, dia punya ketua keluarga, suaminya meninggal dunia. Masa yang suami dia kerja dulu, gajinya belas ribu lah. Gaji belas ribu. So gaji belas ribu maknanya kalau kita dari segi kan peribahasa kita, besar periuk, besarlah keraknya. Kan, maknanya kalau gaji dia belas ribu, mestilah dia takkan nak sewa rumah yang macam teres ke, kan. Contohlah, maknanya kalau biasanya lah kan taraf hidup kita, takkan nak sewa teres yang mungkin teres kos rendah. Dia mungkin kalau ni pun semi-D, dia sewa. Apa cerita ni memang dia sewa, maknanya dia tak beli rumah, dia sewa. Mungkin dia ada duduk semi-D, ataupun paling best lagi maknanya dia duduk banglo, dia sewa banglo. Tapi memang dia sewa, tapi kita tak pastilah apa condition suami dia yang dia tak beli rumah tu. Sebab memang dia duduk rumah sewa, jadi bila suami dia meninggal, dia kena keluar daripada rumah tersebut sebab dia tak mampulah nak bayar dah rumah tersebut. Okay, so dia kena keluar daripada rumah tersebut dan dia tak mampu untuk bayar sewa. Anak-anak dia pun kena diberhentikan daripada belajar dekat universiti. So kalau kita ada dana rizab, maknanya at least kita boleh keluar daripada rumah tersebut, cari rumah yang lagi murah lah. Tapi kes tadi tu memang dia tak ada duit untuk nak sewa rumah lain. Itu kes yang suami meninggal kan. Saya ada experience saya sendiri sebagai seorang tuan rumah. Rumah saya ada sewa, rumah sewa lah. Saya ada nak sewakan hari tu. So penyewa lama saya keluar, jadi saya mencari penyewa barulah. So ada penyewa yang bakal penyewa lah kan. Prospek yang call, yang WhatsApp, dia tak call, dia WhatsApp. Dia kata saya tak ada duit untuk bayar deposit. So saya tak ada duit untuk bayar deposit. Jadi saya nak minta nak masuk rumah puan. Sebab saya dah berkenan dah rumah puan ni. Saya dah tengok kawasan semua cantik. Jadi saya nak masuk rumah puan, tapi saya nak minta bayar deposit lepas saya dapat duit deposit rumah lama. So sebagai penyewa, kita nak ke orang macam tu. Sebab kita rasa macam, kalau saya rasa macam tak secure kan. Kita nak sewa kepada orang yang maknanya dari segi kewangan dia tak berapa nak kukuh lah. Kita rasa mungkin nanti kan tengah-tengah dia sewa, dia tak boleh bayar pula rumah kita. Itulah contohnya kan. So saya minta maaf, saya tak boleh. So saya dah bagi pada orang lain lah yang memang lagi berkemampuan lah dari segi membayar sewanya. Okay. So maknanya dia tak ada rizab kewangan lah. Macam kes tadi, kes yang suami dia meninggal, dia tak ada dana rizab kewangan untuk nak sustain, boleh hidup. Nak boleh hidup. At least kata contoh, kalau ada 3 bulan pendapatan, maknanya dia boleh hidup lagi 3 bulan. Kalau dapat ada 6 bulan, boleh hidup lagi 6 bulan. Kalau ada 1 tahun, maknanya dia boleh hidup lagi. Kalau tak ada pendapatan, boleh hidup lagi keluarga tu 1 tahun. Tapi percayalah, bila kita ada 1 tahun pendapatan tu, maknanya reserve kita 1 tahun. Percayalah, bila keadaan kecemasan, contoh dia tak ada kerja, tuan puan keluarga akan boleh survive lebih daripada 1 tahun. At least saya rasa 1 tahun setengah dia boleh. Sebab mesti bila kita dah tahu kita tak ada pendapatan ni, mesti kita akan cut mana-mana pendapatan. Contoh kata mana-mana perbelanjaan. Contoh kata kita dah tak ada pendapatan, mungkin kita akan keluarlah daripada rumah sewa yang lama yang kita memakan berapa contohnya gaji kita, portion daripada gaji. Kita akan cari rumah lebih murah mungkin. Ataupun kalau kata kita ada 2 kereta, mungkin kita kata tak apalah, kita let go 1 kereta, adakan 1 kereta saja. Ataupun mungkin contoh kita sebelum ni gaji agak besar, bila tak ada pendapatan, sebelum ni kita mungkin orang kata dari segi lifestyle sekarang selalu makan dekat luar. So mungkin boleh kurangkan lah kadar makan kat luar, ataupun langsung tak makan kat luar, kita masak je semua. Jadi kat situ perbelanjaan akan mengurang lah. So dana reserve tu akan lebih lah bertahan. Kalau contoh ada 3 bulan, mungkin boleh pergi sampai 5 bulan kan. Itu pentingnya lah dana reserve ni. Itu pentingnya dana reserve. So kena ada 3 layer tadi. So layer pertama tadi yang 3 bulan, yang itu sangat penting untuk dalam bentuk yang sangat cair lah. Yang sangat cair maknanya dalam bentuk wang. Dalam bentuk wang tunai lah. Macam contoh dalam ASB ke, dalam tabung haji, yang senang nak dikeluarkan lah. Kalau dalam bentuk unit trust tu, dia kan makan masa untuk keluar. So macam tak berapa sesuai lah. Contoh dalam saham pun dia volatile kan. Bila-bila masa je boleh turun, boleh naik. So kita tak nak lah kita ada duit dalam bentuk macam tu. So yang pertama tadi sangat sesuai dalam bentuk
wang. Cumanya kalau maknanya contoh orang gaji 3,000, dah kerja 10 tahun, masih tak ada simpanan reserve sehingga 9,000 ni, mungkin contoh kata jadi saya cerita pasal panas tangan ni kan, panas tangan dengan duit kan, panas tangan duit maknanya kita bila ada duit je kita nampak lah barang, kita nampak lah shopping kompleks contohnya kan. Sekarang kan dah boleh shopping kan dekat offline, so mungkin kita akan nampak shopping kompleks. Kalau sebelum ni kita nampak lah shopping mall dalam online kan. So kita nak beli je barang, ada sale je, nak beli je barang online, tiba-tiba je sampai post kan. Maknanya kita panas tangan. Panas tangan kita membeli barang yang bukan keperluan. So kalau kes orang macam ni sangat disarankan lah juga. Contohnya yang macam ni sangat disarankan tukarkan wang simpanan tu. Kalau contoh ada 1,000, tukar je dalam bentuk emas. Emas pelaburan lah. Sebab apa dalam bentuk emas? Sebab dah ramai orang yang berjaya menyimpan. Sebelum tu dia tak berjaya menyimpan, even 1 bulan pendapatan pun, tapi bila dia tukarkan dalam bentuk emas macam ni, contoh emas pelaburan macam ni, dia boleh simpan dalam banyak. Banyak maknanya lebih pada 3 bulan. Jatuh pula. So ini satu lagi contoh, maknanya 1 dinar 1,000 lebih. So kalau contoh dah ada 3,000 dekat 4,000 dah, 3,700. Terbalik pula, RM3,700 dah. Ini 2,600, ini 1,100. So kalau tuan-puan boleh ada dua keping ni, sikit kecil-kecil aja, simpan dalam handbag. Kalau perempuan dalam wallet, kalau lelaki buka dia punya casing ni okey lah. Boleh casing masuk dalam plastik kecil, so dah boleh masuk selit aja dalam wallet kalau lelaki. So kalau perempuan nak pakai casing ni pun tak ada masalah lah, tebal sikit pun tak apa sebab bag kita besar kan. So simpan dua ni dah ada 3,000, maknanya kalau orang yang gaji 3,000, ini dah 1 bulan reserve, dana reserve dia. Okay. So kalau contoh bagi orang yang layer pertama tadi 3 bulan pendapatan, dia dah boleh simpan dalam bentuk wang, memang kekal boleh ada kat situ. Contoh gaji 3,000, dia 9,000 tu memang dia kekal aja. Bila dia ambil sikit, dia akan ganti balik, cukupkan lagi 9,000. So okay, fine, yang tu memang sesuai dalam bentuk wang lah. Tuan-puan memang boleh simpan, jadi kekalkanlah simpan. Tapi dana yang reserve yang kedua dengan yang ketiga, sebab itu pun kita nak cairkan kalau apa-apa berlaku kan, senang untuk dicairkan. Yang ini sangat sesuai dalam bentuk emas lah, disarankan dalam bentuk emas. Sebab kalau dalam bentuk duit, takut kita rasa duit kita banyak, jadi mulalah kita rasa kita nak menggunakan duit tersebut. Okay. Dan juga kenapa dalam bentuk emas? Sebab dia adalah senang dicairkan, sedikit susah je daripada duit. Contoh kata kita nak arahnukan dia, kita nak pajak lah dari ayatnya, tapi sebenarnya kita buat cara Islamik, kita arahnukan dia. Kalau kita nak arahnukan dia tu secepat 15 minit hingga ke setengah jam, dah boleh dapat duit balik. Maknanya kena tunggu hari bekerja lah. Kalau hari tak bekerja kan, contoh kita nak duit hari Sabtu atau Ahad, kena tunggulah hari bekerja. Tapi saya percaya kalau kita ada emas macam ni, kalau kita nak juga terdesak hari Sabtu atau Ahad, kita boleh pergi jumpa yang kita tahu, kawan kita yang ada duit lebih, yang maknanya kita boleh pinjam sekejap dengan dia, kita bagilah ini sebagai cakaran. So dia boleh bagi kan. So senang juga dapat duit lah bila kita ada emas ni. Maknanya dalam bentuk nak pergi arahnukan pun, ataupun kita nak arahnukan dengan kawan kita, ataupun kita nak jual je terus kat kawan kita. Aku nak pakai duit, sangat aku nak jual kat engkau. Sekarang harga dia dalam kata contoh 2,500, so aku nak jual kat engkau, kata contoh. Biasa kalau kita nak senang sebab hari tak cuti macam tu, kita mungkin tak apalah, kau cikal-cikal lah bayar 2,000, contoh 2,400, contoh. So senang je dapat duit, senang dapat duit. Sebab itu yang kata bila orang ada emas, dia ada duit. Tapi bila ada duit, tak semestinya dia ada emas. Okay, kan? Maknanya dana reserve kita yang level kedua tadi dan juga level ketiga sampai 1 tahun pendapatan sangat sesuai dalam bentuk emas. Dan juga tuan-puan sangat senang lah untuk menyimpan dalam bentuk emas macam ni. Sebab Public Gold bagi cara yang paling mudah untuk tuan-puan ada emas simpanan. Dan juga kadar susut lainnya rendah. Contoh yang ini, yang kecil-kecil macam ni, yang mampu milik macam ni ada kita. Dan contoh yang ni 10 gram, yang ini 1 dinar 4.25 gram. Okey. Susut nilai dia hanyalah 9%. 9% sahaja. Berbanding kalau contoh tuan-puan ada barang kemas,
susut nilainya boleh pergi sehingga 40%. Kan banyak beza tu kan. Kalau 40% berbanding dengan yang ni 9%, so susut nilai dia beza dia adalah 31%. Kalau harga 1,000, ini lebih kurang 1,000 lah, ini 1,100. Kalau yang ini maknanya kalau barang kemas susut nilai dia kita nak jual balik, dia punya penurunan harga, maknanya susut nilai RM400. Tapi yang ini susut nilai dia hanya RM90. Tak campur lagi yang barang kemas tu susut nilai dia RM400, campur lagi kos upah kita beli. Sebab kos upah biasa barang kemas kan tinggi. Bergantung kepada desain lah. Kalau desainnya lagi kompleks, lagi mahal kan dia punya kos upah. So kalau desainnya mungkin simple, kos upah dia murah sikit, tapi still ada kos upah mungkin 200 macam tu kan. So kita dah rugi kat situ 200, contoh 200, rugi kat situ 200, rugi lagi tadi yang susut nilai 400, rugi 600. Maknanya daripada 1,000 kita boleh tinggal 400 je duit kita. Tapi berbanding dengan yang ni, kita punya susut nilai tadi RM90 campur dengan RM5 saja dia punya gold premium. RM10 yang ni, RM10 gold premium. Kos pengeluaran ni lah. Kos pengeluaran ni. So RM10 saja. Jadinya baru 100 kita punya susut macam orang kata kadar kerugian je lah. Kadar kerugian bila kita nak jual balik. Tapi itu maknanya contoh dalam masa terdekat lah. Kalau dalam masa panjang, harga emas memang confirm akan naik. 2 tahun atau lebih memang confirm akan naik. Tapi bila contoh kita tengok tadi, yang tadi kerugian dia 60% lah kata contoh, campur dengan kos beli, kos upah tu 60%, yang ini hanya rugi 10% campur dengan kos upah tadi kan, yang gold premium tu contoh 10%. So maknanya yang dalam bentuk emas simpanan macam ni, lagi cepat kita dapat keuntungan. Bila naik tak banyak pun, contoh naik 20%, so kita dah untung 10% sebab kita tolak tadi yang 10% kita punya susut nilai dan juga kos upah beli tadi. Kan berbanding yang tadi, kalau naik 20% pun tak cover lagi sebab 60% kita punya campuran antara kos upah dengan susut nilai dia. Sebab tu yang itu lambat untuk kita dapat keuntungan semula bila kita nak jual. Boleh pakai lah, saya pun pakai. Perempuan kan. So kalau perempuan mesti nak pakai kan, emas dengan wanita ni tak boleh nak pisahkan lah. Saya pakai. Saya rasa hidup saya tak sempurna kalau saya tak pakai lah gelang ke apa macam tu contoh kan. Saya rasa macam janggal. So tak ada. Okey. So boleh pakai maknanya, tapi takkanlah kita nak pakai sampai 1 kilo. So mungkin ada kat tangan satu, ada kat rantai satu kan, ada dekat subang satu, cukup lah. Saya jenis tak pakai cincin, tak nak pakai cincin. So maknanya kita ada 3 tu, mungkin kalau nak banyak pun 2 persalinan cukup lah tu kan. Contohlah. So tak ada nak pakai sampai 2-3 rantai satu masa kan. So maknanya yang lebih tu, duit rizab kewangan kita tu, kita tukarlah kepada bentuk emas simpanan macam ni untuk kita nak pastikan nilai duit kita terjamin lebih orang kata lebih bernilai lah dalam masa jangka panjang, cepat kita dapat keuntungan. Kan. So itu dana rizab kewangan peribadi. So maknanya contoh tadi saya kata mudah. Macam mana mudah? Sebab contoh tuan pernah dapatkan yang ini, ni 1,100 lebih lah, RM1,118 sekarang, sebab harga di public gold berubah 20 minit sekali 20 minit sekali mengikut harga emas dunia. So sekarang harga RM1,118, tapi dengan akaun emas public gold, tuan-puan boleh menyimpan setiap bulan, contoh RM100, simpan 100 0.3 gram macam tu. So cukupkan sampai 5.3 gram. Dah ada 5.3 gram, boleh keluarkan 1 dinar macam ni. 1 dinar ni 4.25 gram. Cumanya dia ada condition, macam contoh kita ada akaun emas di bank, akaun bank lah, akaun duit kita di bank, akaun simpanan di bank kan ada minimum balance nak kena tinggalkan untuk kita keluarkan duit. Yang contohnya yang saya perasan kalau Maybank mungkin RM1, RM2 je. Kalau CIMB RM10. Contoh macam tu. Tapi kalau dalam akaun emas cap ni, dia kena minimal tinggal dia balance 1 gram. So kalau contoh nak keluarkan 4.25 gram, maknanya kena make sure lah masa kita nak keluarkan tu kita ada baki dalam tu 5.25 at least. So bila kita keluarkan 4.25, kita akan ada balance dalam tu 1 gram. Contoh. So kalau contoh nak keluarkan yang 10 gram macam ni,
tuan-puan kena ada 11 gram lah. Kan? Jadi, bila ada 11 gram, barulah kita boleh keluarkan yang 10 gram. So, simpanlah sikit-sikit. So, lepas tu dia tak ada komitmen. Dia tak ada komitmen. Kalau contoh kata tuan-puan yang berniaga, contoh dapat duit setiap hari. Contoh kata hari ni untung untuk gaji kita sendiri, contoh RM50. So, mungkin RM20 kita nak masukkan dalam akaun. So, RM20 simpan. So, 5 hari dah boleh dapat 100, boleh simpan 100. Setiap 5 hari boleh simpan 100 contohnya dalam akaun. So, tak ada masalah pun nak simpan setiap hari pun tak ada masalah. So, kalau contoh orang yang bekerja mungkin dia simpan sebulan sekali sebab dia kerja dapat gaji setiap bulan kan. So, tak ada masalah. Kalau contoh bulan tu memang sangatlah contoh bulan ni kan. Bulan ni kan bulan kita balik kampung sebab macam raya baru boleh balik rentas negeri. So, mungkin banyak pakai duit. So, kalau contoh orang yang biasa menyimpan setiap bulan ni tak boleh lah Asia. Tak ada masalah. Sebab kita ada komitmen. Contoh. Tapi kalau contoh tuan-puan yang jenis nak ada komitmen, macam contoh kata saya memang nak juga ada. Contoh saya 10 gram ni, saya nak dalam masa 6 bulan saya nak ada. Tu memang sesuai untuk tuan-puan. Contoh ke sekarang, memang boleh beli yang ini dalam bayaran 6 bulan. 6 kali bayar. Dah ada komitmen lah. Maknanya 6 bulan tu dia dah tetapkan. Bulan ni bulan 10 kan? Bulan 10, bayar pertama, bulan 11. Maknanya setiap bulan kena bayar. Tak boleh lah, tak lebih. Sebab dia ada komitmen macam tu. Dia akan keluarkan jadual pembayaran. Kalau tuan-puan miss, nanti dia akan pembelian tu akan di-cancelkan dan tuan-puan akan dikenakan penalti lah. So, semalam saya ada bantu seorang untuk register akaun dengan Public Gold. Mula-mula dia macam berminat untuk nak dapatkan 1 dinar ni bayar 10 kali. Semalam ada promosi lagi boleh bayar 10 kali. So, hari ni dah tak ada, terus balik kepada asal hanya boleh bayar sehingga 6 kali sajalah. So, dia nak beli yang ni. Lepas tu dia macam sebab saya dah cakap kat dia lah ada komitmen apa semua. So, dia call saya, dia kata saya ni tak ada kerja tetap. So, saya takut nanti kan saya tak boleh bayar. So, macam mana? Saya kata saya advise cik lah, jangan beli yang ni lah. Maknanya masuk je dalam akaun emas. So, kalau contoh cik bulan ni ada duit, so masuk bulan ni. Bulan depan ada duit, masuk. Tapi yang pertama kali selepas register, kena buat pembelian pertama dalam masa 24 jam. So, still kena belilah yang pertama ni. So, dia dah cakap malam tadi, dia dah buat. So, dia dah beli, dia kata. So, Alhamdulillah. Saya dah bantu dia menyimpan emas pertama dia lah. Sebab dia dengar, dia kata Public Gold ni bagus. So, dia nak simpan lah dengan Public Gold. So, saya kata memang sangat bagus lah. Sebab tu, saya berkongsi dengan rakan-rakan berkenaan dengan package yang ada di Public Gold. Macam mana cara tuan-puan boleh meningkatkan nilai kekayaan perempuan, nilai nilai duit tuan-puan dengan menggunakan emas simpanan di Public Gold. Mungkin orang lain boleh guna cara lain kalau siapa yang lebih berkepakaran. Sebab emas bukannya lah emas tidak ada nilai kecuali kita pandai, kita tahu, kita ada ilmu tentang perkara tersebut. Contoh kita ada ilmu tentang emas, jadi kita tahu untuk nak menggunakan emas untuk menambah nilai baik, menambah baik nilai hidup kita, menambah baik kewangan kita. So, itu saya sharekan 2 cara kan. Di sebenarnya ada 3 cara. So, kalau contoh orang yang ada 1,100 lebih, contoh ada RM1,120, so boleh beli terus macam ni untuk mendapatkan maknanya belian cash lah. Belian cash. So, ada 3 cara. So, mana-mana cara yang paling bersesuaian lah untuk tuan-puan mulakan dana rizab kewangan. Kan, especially yang dah kerja bertahun-tahun masih tak ada 3 bulan pendapatan, sebagai dana rizab sangat disarankan. Kenapa saya cakap duk cerita pasal dana rizab kan? Okey, sekejap je kita cari. Sebab apa? Sebab jangan surprise. Ini adalah dapatan daripada kajian Bank Negara yang meletakkan ada kajian yang dibuat rizabnya adalah 75% rakyat Malaysia tiada RM1,000 dalam simpanan. Maknanya sahkan dia nak ada 3 bulan pendapatan, 1,000 pun tak ada. Maknanya daripada 4 orang kita tanya, Bank Negara buat kajian ya, dia tanya kepada 4 orang, 3 orang tak ada simpanan walaupun 1,000. So, sangat macam surprise lah. Dan itu asal kira berkongsi melalui FB macam ni untuk supaya lebih ramai orang yang ada simpanan, at least dana rizab. Bukan kata nak cari lagi untuk matlamat lain. Contohnya nak ada duit untuk deposit rumah ke, nak ada duit untuk
dana pendidikan anak-anak ke, nak ada duit untuk dana nak pergi umrah atau haji. So kalau 1,000 dia pun tak ada dana rizab, macam mana dia nak ada yang lain-lain ni? Kan? So maknanya kalau orang yang tak ada 1,000 ni, dia hidup dia adalah seperti rat race lah. Kalau baca buku kewangan, adalah istilah rat race. Maknanya kita hidup dalam putaran, dapat gaji habis, dapat gaji habis, dapat gaji habis, dapat gaji habis. Maknanya kita takkan ada boleh menyimpan. Sebab hidup kita maknanya dapat gaji tu kita gunakan sepenuhnya untuk belanja. Tak ada portion untuk simpan. At least yang kata untuk simpan sebagai dana rizab pun tak ada. So sangat kita rasa macam kalau baca dapatan kajian ni, Asia rasa macam sebab insya-Allah Asia bukan dalam yang 70% lah. Asia ada dalam yang 25% sebab memang ada lebih daripada 1,000 lah simpanan dalam satu masa. Jadi Asia nak lebih ramai lagi orang yang ada kesedaran berkenaan dengan kewangan ni dan at least mengeluarkan diri daripada 75%. At least ada contoh 1 bulan pendapatan, kan? 1 bulan pendapatan simpanan lah, 1 bulan simpanan untuk sebagai dana rizab, dan seterusnya ada 3 bulan contohnya untuk yang pertama tadi kan, 3 bulan dana rizab kewangan pendapatan. So dalam seterusnya ada yang 6 bulan dan seterusnya 1 tahun pendapatan, nak memastikan agar jika berlaku sebarang kata musibah, boleh hidup sehingga 1 tahun. Kan, 1 tahun ataupun lebih lah. Sebabnya kan ada di asal cerita, bila kita ada kecemasan, kita akan lebih berhemah pada kita punya pendapatan, perbelanjaan tersebut. So apa kegunaan data reserve ni? Satunya adalah untuk menampung lah bila-bila masa yang tidak menentu. Contohnya saya kata pada masa kecemasan. So yang kedua, membuat bayaran darurat. Apa-apalah bayaran darurat, kan? So mengekalkan, contoh kita ada pelaburan-pelaburan lain, kita nak kekalkan pelaburan tu. Maknanya kita nak pastikan pelaburan kita ada di situ. Supaya dana rizab ni kalau apa-apa berlaku, dia boleh digunakan untuk nak pastikan pelaburan kita boleh kekal di situlah. Contoh kita ada rumah sewa, dan tiba-tiba tak ada penyewa. Jadi kita boleh gunakan dana rizab kita untuk nak bayar dulu loan rumah tersebut. Berbanding kalau kita ada penyewa, memang kita gunakan duit sewaan tu lah untuk kita bayar loan kan. So at least macam tu kita boleh kekalkan pelaburan kita di situ contohnya. Okey. So yang keempat, peace of mind lah. Apa-apa berlaku je kita dah bersedia. Maknanya sebelum apa berlaku, contoh kita dah tahu okey nanti nak pakai duit, anak nak masuk universiti, tapi kita tak ada duit dana untuk pernikahan anak-anak contoh. Kita belum ada yang tu lagi. Tapi anak masuk universiti, tak apalah, kita pakai dulu dana rizab ni, nanti kan lepas ni kita ganti. Contoh macam tu. So itu 4 kegunaan dana rizab lah. Okey. So maknanya kalau bagi yang tuan-puan yang dah bekerja bertahun-tahun masih tak ada dana rizab cukup sampai 1 tahun pendapatan macam tu, sangat disyorkan agar tuan-puan simpan dalam bentuk emas. Sebab sangat ramai penyimpan emas yang mengakui bahawa sebelum dia kenal ilmu emas, dia tak ada simpanan, dia asyik shopping saja. Sebab fitrah manusia ni, bila dia dengan duit, dia nak berbelanja. Berbanding fitrah kita dengan emas, kita nak menyimpan. Sebab kita nampak nilai gram, kita nampak contoh tadi, kita nampak emas macam ni, kita akan lagi rasa nak tambah lagi. Berbanding kita ada dalam bentuk duit. Contoh RM20 macam ni. Kita nampak apa? Mungkin kita nampak dah, ini boleh beli ni Burger King 2 set. Contoh kan. Contoh 2 set. Tu yang murah tu 2 set. Kalau tidak, 1 set je ni kan dapat kan. So kita bayang benda lah tu. So kita boleh convertkan terus RM20 tu apa. Berbanding kita nampak macam ni 10 gram, otak kita akan lambat untuk nak compute dia, nak tukarkan ke dia dalam bentuk RM. Okey. Itu dia punya beza lah antara mindset kita bila kita ada emas dengan mindset kita bila kita ada duit. Okey. So pagi ni pun Asya dah bantu seorang untuk nak tukarkan duit dia. Dia ambil yang bayaran EPP lah, bayaran kali, tukarkan duit dia kepada bentuk emas. So terima kasihlah kepada jiran lama Asya. Dia dah hari ni dia bersemangat untuk nak tambahkan nilai simpanan dia lah melalui emas. Okey. So kalau tuan-puan berminat juga untuk nak adakan
simpanan dalam bentuk emas untuk nak menjamin nilai kekayaan tuan-puan lebih kekal dalam bentuk emas ni, berbanding dalam bentuk duit yang kita tahu ada duit terus nak nampak barang, kan. So boleh saja nanti WhatsApp Asia untuk dapatkan consultation lah macam mana cara yang terbaik untuk tuan-puan tukarkan duit tuan-puan tersebut, cara mana. Sebab tadi kan ada 3 cara kan. Okey. So seharga hari ni sangat bagus, RM264 berbanding harga tertinggi pernah dicatatkan harga emas adalah RM304. So maknanya RM40 tuan-puan save dari segi harga yang paling tinggi sebelum ni. Masih murah, masih sangat berbaloi lah untuk dibeli. Okey. So kalau ada apa yang tuan-puan dapat ilmu daripada perkongsian saya ini, boleh saja kongsikanlah ilmu, kongsikan live ni, ataupun boleh subscribe saja nanti dalam saya punya YouTube. Boleh tengok lagi banyak perkongsian saya berkenaan dengan ilmu-ilmu emas, dengan juga ilmu-ilmu kewangan lah. Macam mana contoh, salah satu cara adalah untuk kita nak cepatkan kita dapat bayar hutang contohnya. Ada saya kongsikan lah teknik dalam perkongsian saya di FB ni, dan saya dah upload di YouTube. Okey, so semoga kita jumpa lagi. Semoga ada manfaatnya kepada tuan-puan, dan kalau tuan-puan share, nanti tuan-puan pun boleh dapat manfaat yang sama, pahala yang sama, agar ilmu ini boleh berkembang lebih baiklah. Okey, so assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi.